Okey, so untuk kelas hari ni kita akan menggunakan Adobe Premiere untuk kita masukkan teks dan untuk kita adjust kita punya sound lah. Okey, kalau kita nak buat a few adjustment untuk sound. Yang sebelum-sebelum ni macam saya dah buat colouring, kita dah pakai green screen, okey. Dan kita akan continue untuk hari ni yang di mana kita akan pakai footage yang sama, kita edit lepas tu kita masukkan kita punya sound lah. So macam mana kita nak masukkan sound dekat dalam kita punya Adobe Premiere ni, macam mana kita nak adjust. Alright, okay. Right, okay. So boleh buka awak punya Premiere Pro. So once dah buka Premiere Pro, so you boleh drag in ataupun import you punya footage awak yang ni, kalau awak masih ingat this one. Kejap je saya tukar ni dia punya workspace dia kepada editing supaya okey. Ni kita punya footage yang ni. Ingat lagi kan? Yang kita buat editing, color editing tu. Alright, okay, kita akan pakai footage yang ni untuk hari ni. Okay, lepas tu saya dah upload satu file dekat Google Classroom juga. Nama dia background music. So boleh you guys download dulu lah yang file tu, background music tu. So kita akan pakai dua. Kita akan pakai footage yang ni dan juga kita akan pakai background music tu. So once you guys dah ada dua-dua file tu, you guys boleh import lah masuk ke dalam you guys punya Adobe Premiere . So kita akan guna kedua-dua tu nanti. Okey, semua dah? Dah. Masukkan dulu. Jangan letak kat timeline tau. Just masukkan dulu yang video punya file dan juga sound punya file. Nanti kita akan go through sama-sama nanti. Ya. Awak setkan dia sebagai 1080. Ah. 25. Boleh yang lain semua dah ready? Alright. Okay. Right, okay, kita mula . Okay, so kita dah ada dua file. Satu file adalah file yang kita punya video ni. Okay. Dia punya kod dia adalah JX11537, JX01335, JX01537. Lepas tu ada satu lagi sound file lah. Nama sound file tu dayfreak.wav. So ada dua file lah. Okay. So first sekali kita ambil kita punya file video tu, drag dan letak dekat atas timeline lah. Okay. Drag dan letak atas timeline. Okay. So kecilkan dia punya ni dan okay. So okay. So dah ada kita punya ni kita punya video ke atas timeline. Okay dah? Alright. Okay. So kalau ikut yang macam dulu saya tak ajar awak lagi dalam effects, audio dan juga grafik. Okay, tiga benda ni belum lah. Hari tu kita dah buat assembly, learning, editing, color. Effect, audio dengan grafik ni belum. So hari ni kita nak tengok ketiga-tiga ni sekaligus. Okay.
apa yang kita boleh buat dekat dalam kita punya Adobe Premiere. Okay. First, once kita dah letak kita punya video dekat atas ni, okay, ini adalah sampel video saja. Okay. So, kita boleh pergi pada effects dahulu. Okay. Once you guys klik pada effects, nanti dia akan come out dengan yang sebelah kiri ni lah. Okay. Yang effects punya tu sama macam minggu lepas punya yang kita pakai yang apa untuk green screen tu lah. Okay. So kalau tengok pada sebelah kanan tu kita ada Lumetri preset, kita ada audio effects, audio transition, video effects dan juga video transition. Okay. So kalau macam for example kalau kita nak tengok dia effects yang apa kita boleh apply, boleh tengok kat video effects kita ada adjustment, blur adjustment, channel, color correction, distortion, generate image control, immersive video. Okay. Semua benda-benda ni you guys boleh apply masukkan dalam you guys punya video. Okay. Katalah macam for example saya akan cuba tunjuk satu sampel. Right, okay. Kalau kita pergi dekat sini ada satu folder ni nama dia Stylize. Okay. Stylize, okay. Bawah perspektif lah. Okay, dekat dalam Stylize ni dia boleh bagi kita some effects yang maybe kita rasa useful untuk kita guna ataupun maybe tak useful untuk kita gunalah. Okay. Katalah macam for example saya ambil ada satu function nama dia brush stroke. Okay, you guys boleh try. Tengok brush stroke tu. Kalau saya ambil, saya apply, saya letak kat dalam saya punya video. Okay. Dan dia akan jadi line warna merah. Okay. Apa maksudnya line warna merah ni? Maksudnya line warna merah ni kita kena render dahulu baru kita boleh preview apa result dia. Okay. Itu maksud dia lah. Okay. Kita kena render. Kalau nampak macam ni sekarang ni dia punya ni nampak macam choppy sikit. Macam blur-blur Sebab apa blur-blur? Sebab kita kena apply dulu. Alright, okay. So once kita dah apply, kita pergi dekat sebelah kiri kita punya ni. Alright, sebelah kiri ni, you guys akan dampaklah yang kita punya option untuk kita readjust tu lah. Readjust kita punya option. Kita boleh setkan macam for example tadi saya masukkan brush punya stroke. Okay, so kita boleh adjust dia punya angle, nampak? Okay, kita boleh adjust dia punya brush size. So kita akan nampak kita punya video ni dah jadi macam drawing punya effects. Okay, seperti lukisan yang sedang dilukis. Okay, so kat sini kita boleh apply. Tapi kalau nak tengok kita kena render lah. Maksudnya cara untuk you guys render adalah you guys boleh pergi dekat sequence atas, you guys render selection. So dia akan makan masa lah sebab dia nak proses. Okay. So saya tunjuk sampel saja. Tak semestinya kita kena apply. Nanti you guys apply sendiri. Okay. Lepas tu kita ada lain lah. Kita ada strobe light. Kalau macam for example kalau saya masukkan strobe light kat dalam ni. Okay. You guys akan dapat those. Nampak? Dia macam berkelip-kelip lah. Ada strobe light. Okay. In which the strobe light tu you guys boleh tukar lah. You guys nak dia macam mana. You guys nak dia blend ke. Alright. Kalau macam for example if let's say saya blend. Kita akan nampak dia punya strobe light tu sedikit kurang lah. Okay. Okay. So kita do that instead of you guys buat frame by frame. Okay. So ada dua kat situ Okay. Strobe lights dan juga kita punya brush stroke tadi. Okay. Maybe later on you guys boleh try out. Okay. Yang ni tak apa dulu. Kalau you guys nak try boleh try. Kalau you guys nak try pun tak apa. Saya tunjuk saja. So at least maybe kalau macam for example you guys nak try out pun boleh juga Okay. Lepas tu kita ada dos yang dress lah. Okay. You guys boleh tengok apa yang you guys boleh apply lah pada kita punya video yang color. You guys nak bagikan you guys punya video blur. You guys pergi dekat blur. Okay. Alright, okay. Kalau you guys nak sharp pun you guys boleh pergi kat sharp. Ini adalah dekat bahagian effects. Effects ni dia termasuk both video dan juga audio in which you guys boleh choose which one you guys nak work on. Alright, okay. Itu adalah bahagian effects. Alright, semua okay boleh? Saya tak nak you guys apply sekarang sebab kalau you guys apply sekarang nanti dia akan ambil masa untuk render. Sebab some of the effects tu memang you guys kena render dulu lah baru kita boleh play on real time. Kalau macam ni sekarang ni kita boleh play on real time sebab kita tak ada effects. Okay, so when kita apply effects you kena render dulu baru kita boleh play on time. Okay, boleh? Semua boleh? Boleh? Alright, okay. So
First one adalah effects. Next sepatutnya audio. Tapi saya tak nak pergi audio dulu. Audio ni kita ambil yang the last part. Saya nak pergi kat grafik dulu. Okay. Saya nak you guys pergi dekat grafik. Okay. Alright. Okay. Dekat grafik ni lah yang di mana kita boleh masukkan kita punya text, kita punya effects yang kalau kita nak apply lah pada kita punya ni lah. Okay. So once kita tekan pada grafik, dekat sebelah kanan ni dia akan ada keluar a several list of grafik ataupun motion graphic text yang kita boleh apply pada kita punya video. Okay, dia sama macam dekat dalam kita punya Filmora. Tapi yang ni you guys kena tengoklah which one yang you guys rasa a proper one untuk kita apply. Alright, okay. So kalau tengok kat sini dia ada library dekat atas ni. Okay, once you guys klik dekat library tu boleh klik tak? Okay, oh dia tak clickable. Alright, okay. So ada setengah orang yang memang bila you guys install dia akan dah pre-install. Ada setengah tak ada. So you guys kena take note lah benda tu. Alright, okay. So apa saya nak you guys buat? Cuba cari yang this one. Dia patutnya ada satu tu lower third. Kita boleh search for lower third. Saya cuba tengok. Live. Okay. Cuba tengok ni. You guys ada tak satu effects tu nama dia gaming logo loop? Yang macam saya punya ni, yang warna biru ni. Ada tak? Siapa yang pakai 2019 dan ke atas ataupun 2018 lah kot saya rasa. 2018, Adobe Premiere 2018 dan ke atas. Ada tak gaming logo loop? Ada Alright. Okay. So once kita dia ada banyak tau sebenarnya. Okay. Dia depends pada awak punya yang awak install tu lah. Kalau you guys dapat yang premium, you guys dapat yang premium, you guys install memang dia akan bagi yang ni lah. Okay. Kalau tak ada, you guys kena di-download lah. Okay. Dan ada banyak third party yang dekat luar tu yang memang ada sediakan untuk Adobe Premiere. So you guys boleh download. Ada yang bagi free, ada yang you guys kena bayar. Tapi you guys boleh look through lah. Okay. So apa yang saya nak you guys buat, ambil yang ni. Okay. Gaming logo loop ni macam lower third tau sebab kita nak tulis nama. So apa you guys perlu buat, drag dia dan letak di atas. Okay, letak di atas video kita tu. Okay. So letak di atas video, okay. Nanti dia akan bagi you option lah. Okay. Dia akan bagi you option. Dia bagi tahu, okay, dia tengah render ke dan sebagainya. Okay. So you guys akan nampak ada macam ni. Belakang tu kita akan nampak kita punya video. Depan tu kita akan nampak kita punya teks lah untuk kita edit nanti later on. Okay. Yang penting dia boleh appear dulu. Yang render-render ni tak apa, abaikan dulu. Jangan risau kalau line merah ni macam mana. Okay. Yang penting kita boleh nampak both video dan juga kita punya teks ni. Alright. Okay. Okay. Semua ada keluar tak? Alhamdulillah. Okay, ada tak? Jadi tak guys? Jadi Alright. Okay. So once kita dah apply pada ni, kalau perasan dekat sini dia tulis Ready Player One. Tapi kita tak nak pakai Ready Player One. So kita nak modify benda tu. Okay. Kenapa kita nak modify? Maybe kita nak letak, instead of Ready Player One, saya nak letak nama resort ni lah. Alright. So macam mana kita nak modify benda ni adalah di mana kita klik pada kita punya yang dekat timeline ni. Kita klik pada kita punya yang ni. So automatically sebelah kanan ni dia akan keluar. Yang kita boleh edit. Okay, klik pada yang video awak ni dulu, yang apa gaming lower third yang awak punya yang kita letak tadi tu. Lepas tu sebelah kanan ni dia akan keluar. Okay,
dia akan keluar, dia akan bagi tahu text, title, kita boleh setkan kita punya what kind of font, kita punya apa, dia punya properties dia, lepas tu subtitle dia apa, semua kita boleh adjust. So apa yang awak perlu buat adalah adjustkan kita punya nama tu. Okay, so saya tulis Tioman Beach Resort. Okay, so automatically dia akan tukar. So you guys boleh adjust lah, you guys nak you guys punya text tu macam mana. Alright, bold ke, regular ke. Okay, so maybe saya pakai regular ke. Okay, you guys juga boleh tukar font, jenis-jenis font yang you guys rasa bersesuaian. Okay, so font ni pun depends on pada what kind of font that memang dah pre-install dalam you guys punya system lah. Alright, okay, if you have a very fancy punya font, maybe you guys can use. Okay, kalau tak ada, you guys just guna je apa yang ada dekat dalam you guys punya system. Okay, right, so this one is the first one, and then the second one ni, alright, sorry. Dekat situ dia ada tulis tu. Nampak ni text properties ni, dia ada arrow ke bawah ni. Macam ni tak ada. Yang apa, ayat boleh tukar. Okay. Okay, awak guna sama macam saya punya ni ke ataupun lain? Ada, awak sekarang ni awak guna yang saya punya ni sama ke ataupun lain? Sama macam ni tapi tak boleh tukar sepatutnya kita boleh tukar font tu. So jadi maksudnya awak hanya boleh tukar teks saja. Okey, kalau macam tu cuba tengok dekat sebelah kiri awak ni. Ada tak properties untuk tukar font? Ada tak? Tapi klik kat sini dululah. Okey, nampak? Bila kita double klik ni, dia akan keluar kat sebelah ni. Lepas tu you tengok ada effects control, ke maybe kita boleh tukar dia punya parameter dia. Ada ni dekat sini. Text, ada kan? Ada tak graphic parameter? Graphic parameter ni tak ada. Awak dah double klik tak dekat awak punya ini? Okay. So memang tak keluar ni. Cuba tengok kat sini. Effect control. Effect control. Dia kalau ikut kat sini, dia ada title yang kita sepatutnya dia akan keluar. So nampak ni. Dekat title ni kita boleh ada keluar kat sini. Selalunya dia ada dua lah. Either kat sini ataupun sini. Ada? Boleh tak? Memang tak ada text punya properties. Okey, tak apa. Nanti maybe saya rasa yang version awak yang awak 18 tu, yang ni dia tak update lagi kot saya rasa. So yang version yang 19 yang saya ada ni, dia dah boleh update untuk tukar. Sebab dia tak semua sebenarnya effects yang dia bagi tu, dia tak semua yang grafik yang dia bagi tu kita boleh tukar. Ada serta-serta kita tak boleh tukar juga. Ada sama macam dalam kita punya Filmora tu. Okay, maybe nanti later on you guys cuba try yang lain. Tengok mana yang boleh yang grafik tu kita boleh tukar dia punya font. Tapi ayat tu boleh tukar kan? Okay, tak apa. Nanti you guys check balik Right. Okay, so you guys boleh adjust. Right, okay. So saya dah adjust kat sini. Okay, Tioman Beach Resort, best resort for family vacation. Okay. So dekat sini sebenarnya nanti dia akan ada, dia macam ada motion tu, nampak tu? Dia macam ada motion lah. Okay. So saya tak nak dia ke depan sangat, ngam-ngam. Saya ke belakangkan dia sikit. Right, okay. So whenever dia datang, okay, dia akan terus masuk
So kita akan nampak lah dia ada a while proper dia buat lah. Okay. So nampak dia akan keluar this grafik lah pada kita punya video output nanti. Okay. Right, dan juga kat sini kalau awak tengok dekat bawah ni kita ada stylizing lah. Okay. So in which kalau you guys boleh tengok, you guys boleh rajukan dia punya speed animation, direction of dia punya angle pun you guys boleh adjust. Kata macam for example saya adjust dia punya direction of angle tu. Okay. So awak nampak kita boleh adjust yang grafik yang dekat dalam ni warna biru ni. Okay. Saya boleh adjust saya nak grafik saya macam mana. So jadi maksudnya walaupun kita pakai template yang sama, tak semua orang akan dapat benda yang sama kalau kita adjust lah. Okay. So kalau macam for example, sir saya tak nak warna biru ni, warna biru tu tak ngam lah dengan saya punya belakang ni. Kata for example, oh belakang awak ni berwarna kuning, warna orange. So you nak samakan warna orange. So dekat bawah ni you guys boleh tukar dia punya color. Okay. So maybe for example saya tukarkan color dia jadi warna merah. Okay, maybe something like this. Okay, bila warna tukar merah, dia automatically dia akan jadi warna merah. Okay, right. Okay, secondary color, highlight color is up to you guys. Okay, kita boleh customize apa yang kita nak, yang kita rasa bersesuaian dengan yang kita punya project lah. Okay, so dah letak warna oren, letak warna oren. So dia akan keluar warna oren yang you guys rasa bersesuaian. Okay, so katanya, sir saya tak suka warna ni, saya nak warna hijau. Dah tukarlah warna hijau pun tak menjadi masalah. Okay, alright. Okay, so semua orang boleh pakai template yang sama, tapi tak semua orang akan dapat design dan speed yang sama lah, since that kita ada option untuk kita tukar all this thing lah. Okay, text ni semua kita boleh tukar, nama kita boleh tukar, even though dia punya color pun kita boleh tukar. Color untuk font ni kita boleh tukar warna apa dia begitu, title color dan juga subtitle color. So title color ni memang dia setkan warna putih dan subtitle color ni dia setkan warna orange lah. Okay, so kita boleh tukar both color. So tak menjadi masalah dekat situ. Right, okay. So you guys boleh tengok. Okay, dan kalau kita browse lagi pada sebelah yang tadi atas tu edit, kalau kita browse lagi, kita ada banyak lagi option yang lain lah. Kalau kita rasa kita nak masukkan lah. Macam saya bagi tahu juga, dia depends pada apa yang awak install. If like say you guys install yang ada banyak template, so you guys akan dapat banyak template. Okay, so these are the first one. Yang first one ni semua orang jadi tak? Jadi tak guys? Jadi okay, right. Okay, so these are the first one. Okay, katalah for example saya tak suka yang ni, saya tak nak pakai. So jadi apa yang saya perlu buat adalah saya tekan delete saja. So dia akan hilang. So saya pergi browse balik. So saya tengok dekat bawah ni ada yang lebih menarik. Okay, something like this lah. Okay, maybe yang this one. Okay, warna kuning ni. Okay, so sama juga sistem dia. Saya ambil, saya drag, saya letak dekat atas ni. Dia automatically akan synchronize lah. Okay, so dan tu saya pergi dekat edit. So saya boleh tukar. Saya tulis kat situ lagi sekali, Tiara Beach Resort. Okay, Tiara Beach Resort. So saya boleh tukar dia punya font. Okay, Tiara Beach Resort tu kan dia punya font. Saya boleh boldkan dia, saya boleh sidewaykan dia, sama juga dengan bawah ni. Okay, during summer. Alright, okay. So you guys have this option lah. You guys boleh tukar dia punya ni lah. Alright, okay. So yang ni dia setiap satu tu akan come out dengan a different punya, apa kita panggil, different punya result lah. Okay. So kalau macam ni, kalau you guys tengok, saya rasa this one is quite big sebenarnya. Dia terlampau besar ni sebenarnya. Kita boleh adjust sekejap. Saya try to adjust. Sepatutnya dia ada ni yang kuning ni.
Okey, tapi bila saya play kat sini dia tak ada yang kuning ni. Saya tak tahu mana hilang dia. Okey. So maybe jap saya tengok dekat parameter. Okey, dekat motion. Okey, so motion ni maybe oh dia tak ada. Okey. Sepatutnya dia keluar jap. Saya lagi sekali saya tekan delete ni. Saya masukkan balik yang this one dekat atas ni. Okey. So saya edit, saya tulis kat sini tiara rubbish result. Okey. Oh, because of saya punya font ni. Sorry sebab saya punya font ni panjang. So dan bila saya tukar type of font ni pun dia jadi panjang. Alright. Okay. So maybe apa yang saya boleh buat adalah kita boleh adjust lah. Okay. Kita punya okay. Maybe sekejap text. Alright. Okay, so saya guna Arial lah. So Arial bawah ni pun okay. Okay. Saya downkan sikit, ini pun saya downkan sikit lah. Alright, okay. So nanti dia akan masuk daripada kiri, nampak dia akan keluar macam tu lah. So kita boleh adjust. Okay, kata for example tak nak colour kuning ni, you guys boleh tukar colour kuning. Maybe for example ambil warna merah. So dia akan tukar warna merah lah. Alright, okay. So maybe yang this one, yang the main colour putih ni tak nak pakai colour putih, you guys nak pakai warna orange. So you guys boleh tukar warna orange. So dia akan tukar warna orange. Even though yang black ni pun you guys boleh tukar lah. Kalau macam for example saya nak pakai warna putih. Alright, okay. So they have a lot of option lah untuk you guys adjust. Alright, okay. Even though kat sini you guys nak align to the right pun boleh. Nak tukarkan dia dekat atas pun boleh. Okay, so dia ada option dekat sini. Right, okay. Boleh? Ya. Yeah. Dia kecil ke tengah maksudnya kalau macam tu sebenarnya kita boleh resizing tau yang ni. Sekejap saya cuba nak cari jap. Ni. Awak pergi dekat yang sebelah sini. Boleh klik yang ni dulu. Lepas tu pergi kat sebelah kiri. Awak cari ada satu motion. Okay. Lepas tu buka motion tu dia ada tulis scale. Scale tu cuba naikkan. Ataupun kalau tak nak naikkan scale, risau dia pecah, awak boleh tekan position. Bila awak tekan position, awak boleh positionkan dia dekat sebelah tepi. Alright, okay. Right. Alright. Okay, ada siapa-siapa tak jadi? Ada siapa-siapa tak jadi?
Semua okey? Boleh? Boleh? Ada siapa-siapa tak jadi tak? Semua okey Alright. Okay. So ini adalah grafik, one of the grafik yang kita boleh apply lah. Kalau kita nak apply pada kita punya, ni kita panggil lower third lah. Kalau macam for example, siapa yang ada buat travel log tu, you guys nak tulis apa-apa kat sini, so you guys boleh guna ni lah, lower third ni. Okay. Untuk letak lah destination 1 ataupun you guys buat makanan 1, makanan 2. Alright. Okay. Alright. Okay. So once settle kita dah masukkan kita punya lower third ni, sekarang ni kita nak come back ke dalam kita punya audio. Alright. Okay. So boleh tekan awak punya audio punya tab. Okay. Tekan audio punya tab. So dia akan tukar ni. Dia akan tukar macam ni. Alright. Okay. Alright. Okay. So bila tukar macam ni, so sekarang ni dia dah masuklah kita punya sound mixer lah. Sound mixer kita apa benda kan. Alright. Okay. Alright. Okay. So kalau tengok pada kita punya footage bawah ni, so bila kita klik pada footage bawah ni, okay, automatically kat sini dia akan ada keluar dialog punya lah. Dialog, music, effects dengan ambience. Dialog, music, effects semualah. Okay. Alright. 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 Semua ada yang ni, dialog belah kanan ni? Ada Okay. Dekat sini kalau kita boleh tag sebenarnya tau. Kita nak setkan dia sebagai dialog ke apa ke, kita boleh setkan dekat situ. Okay. Alright. Okay. Bila kita tekan dialog, dia akan tukar yang kita punya ni kepada dialog punya. Kalau kita punya di dialog lah. Okay. So kita boleh adjustkan kita punya ni. Sebenarnya kita nak masuk kata for example ini adalah music. Kita tekan dia akan keluar adjustment untuk music. Okay. So kalau kita ini adalah sound effects, kita akan tekan effects, dia akan tukar sound effects punya ni lah. Okay. Dan juga ambient lah. Okay. So kalau kita playback balik saya punya video ni. Okay. Playback balik saya punya video. Kita akan dengar dia seperti adalah ambient punya sound lah. Okay. Ambient punya sound. Okay. So kita boleh tukar kepada ambient punya sound lah. Tapi saya tak nak pakai yang ni. Okay. Saya nak kita buang kita punya sound ni. Okay. So sekarang ni kalau tengok pada footage ni, dia melekat dua tau. Okay. Dia melekat dua. Bila dia melekat dua, maksudnya kita nak adjust, kita tak nak pakai yang ni. Okay, katalah for example, nanti bila you guys record, you guys punya video nanti, ada satu-satu video tu yang you guys rasa, you guys tak nak pakai sound dia, kita nak buang. Okay. So sebenarnya video ni bila kita import, kita masuk dalam ni, dia akan attach dua-dua sekali. Okay. So apa yang kita nak buat, kita nak cuba asingkan. Okay. Untuk asingkan antara video dengan audio yang memang dah siap melekat ni, apa yang awak perlu buat adalah right click. Okay, right click pada video awak. Okay. Dah right click. Okay. Once you guys right click pada video, you guys naik ke atas ni, you guys cari ada satu perkataan unlink. Unlink. Dia dekat bawah enable tu. Dia ada satu perkataan tu unlink. So, bila kita klik pada unlink tu, automatically dia dah jadi asing-asing.
Tadi kalau kita klik video, automatically sound dia select sekali kan? Ni tak, dia dah jadi asing-asing. Okay. So maksudnya dia dah tak attach sekali kedua-dua video ni. Video dengan dialog ni dia tak attach. Okay. Yang di mana, kata for example yang bawah ni, kita punya sound ni kita boleh move dekat mana-mana kita nak. So dia tak akan attach dengan kita punya video. Alright, okay. Itu cara kita nak asingkan kita punya sound daripada video dengan kita punya audio. So untuk yang sound ni kita nak delete sebab kita tak nak pakai sound ni. So boleh tekan delete saja. So dekat bahagian bawah ni kosong. So kita hanya ada footage untuk kita punya video sahaja tanpa ada sound. Alright, okay. Jadi tak? Jadi Alright, okay. Alright, okay. So, sekarang ni apa kita nak buat? Kita nak masukkan kita punya sound yang tadi kita dah import tu, yang Dayfreak Wave tu. Okay. So, pergi dekat punya yang sebelah kiri ni. Okay. So, dekat sini kita ada yang kita punya file tu, yang Dayfreak Wave tu. Klik pada punya file tu, drag, letak di bawah. Bawah awak punya video. Okay. Letak di awak punya bawah ni. Okay. So, memang dia akan jadi panjang lah sebenarnya. Memang panjang sebab sound dia panjang tapi footage kita pendek je kan. So kita letak kat bawah ni. So bila dah terlampau panjang, awak boleh potong. Okey. Gunakan C, keyboard C tu. Dekat awak punya keyboard tu tekan C, nanti ada claw blade. So guys potong, yang balance belakang tu delete kan je. So biar dia balance macam ni. Okey. Biar dia balance macam ni. So bila kita playback balik, so dia akan jadi background music. Alright, okay. So dia akan jadi background music. Okay, jadi tak? Cuba try dulu, cuba try dulu. Okay, jadi tak? Sound awak dekat bawah tu. Ada siapa-siapa yang tak jadi? Jadi alright. Okay. So dalam sound ni sebenarnya kita boleh letak ke bawah ni Sound ni kita ke bawah video kita naik ke atas lah. So, jadi kata macam for example layer A1 ni awak letak music background, bawah ni awak letak punya voice dan sebagainya lah. So boleh letak ke bawah ni lah. Okay. So once katalah for example, okay kita dah letak kita punya music background. So kita nak adjust kita punya volume. Okay. Kita nak adjust kita punya volume untuk kita punya sound ni. Okay. Kita nak adjust kita punya volume untuk kita punya sound. Alright. Okay. So apa perlu buat adalah double click. Double click pada volume. Pada volume tak. Double click pada awak punya sound punya file tu. Okay. Okay. Dah. Bila double click dekat atas ni dia akan keluar ni. Dia akan keluar ada sound wave besar lah. Okay. Ni untuk kita preview lah. Okay. So dia akan keluar kat sini. Okay. So apa yang kita boleh buat adalah kat sini lah kita pergi dekat effects control. Okay. So bila kita effects control, kita akan nampak pada sebelah kiri kita ada volume. Okay.
kita ada volume dekat sini. So level yang dia dah setkan adalah 00. 00 tu bukan bermaksud dia kosong ke tak, kita tak dengar. Okey, dia ada positif dengan negatif. Dalam sound dia ada positif dengan negatif. Okey. So kalau kita negatifkan dia, okey, ke belakang, ke bawah, kita akan tak dengar dia, dia akan jadi macam tak keluar sound. Okey. Tapi kalau kita boost dia naik ke atas, dia boleh maksimum sampai 6 desibel. Sound awak akan kuat. Okey. Itu cara kita adjust kita punya sound dekat sini. Alright, okey. Kita boleh naikkan dia punya desibel dan kita boleh turunkan dia punya desibel lah. Okey. So memang dia setkan kepada 00. Itu standard dia lah. Okey, 00. Okey, itu cara untuk kita naik dan kita turunkan kita punya volume. Tapi kalau kita rasa macam mana kita nak tahu kita punya sound tu okey? So bila kita play kita punya video ni, awak tengok dekat meter ni, kalau meter awak ni dia tak cecah merah, dia naik turun macam ni, maksudnya dia tak stay dekat merah tu je. Dia naik turun warna kuning hijau merah. Maksudnya sound awak okey. Kalau awak tengah play je dia terus stay warna merah, dia tak turun. Maksudnya sound awak tu ada problem. So you guys kena reducekan lah dia punya sound. Either you guys kurangkan dia punya volume ataupun maybe selalunya kalau dah sampai atas tu dia dah pecah sangat. You guys kena re-record balik ataupun kalau macam for example sound awak terlampau low. Terlampau low maksudnya bila kita play sound awak tu sampai negatif 18. Dekat sebelah ni ada meter kan. Sound awak tu sampai negatif 18. Negatif 18 tu dia terlampau slow. So bila you raise up kan dia punya sound tu boleh. Tapi dia akan ada possibility untuk ada noise. Okay. So you guys kena readjust lah bagi dia punya noise tu keluar. Tapi the best way adalah kita re-record balik lah apa yang kita record. Selalunya kalau benda ni terjadi apabila kita buat kita punya on voice recording lah. Katalah for example yang mana-mana buat iklan tu awak nak record. Okay. Makanan yang sedap, apa macam kata for example awak punya teks awak tu adalah apa, video awak, iklan awak adalah berkaitan dengan mi Maggi. Mi Maggi, mi yang sedap dimakan bersama dengan keluarga. Enak jika dicampur dengan bahan-bahan perencah seperti sos, cili, kicap dan juga garam. Dapatkan Maggi mi anda di kedai-kedai berdekatan. Maybe macam tu. Okay. So you guys better you guys re-record balik dan you guys tampalkan balik supaya dia akan jadi lebih menarik daripada kita nak banyakkan editing kita lah dekat sini. Alright. Okay. Okay. So far okay tentang sound? Boleh? Yang lain semua okay? Alright. Okay. So katalah kita dah bubuh, kita dah siap semua kita dah masuk assembly, kita dah edit, kita dah bubuh color, kita dah bubuh effects, lepas tu kita dah bubuh audio, kita dah bubuh grafik semua. Okay, sekarang ni masa untuk kita nak export dia jadi satu file, satu single file. Satu single file maksudnya kita jadikan dia satu video lah, ada banyak video, kita jadikan satu video. So apa yang kita perlu buat? Okay, pergi dekat file atas ni, pergi dekat file atas sebelah kiri. Okay. Pergi dekat file atas sebelah kiri. Lepas tu you guys kena turun dekat bawah. Cari perkataan export. Okay. Pergi dekat file. Lepas tu cari export. Okay. Lepas tu you guys akan jumpalah ada macam-macam kat situ. Media, motion graphic, caption, tape. Lepas tu kita ada ADL, OMF, marker, AAF, Avid Log. Lepas tu Final Cut Pro XML. Maksudnya awak punya working file awak ni kita boleh convertkan dia supaya dia boleh masuk dalam kita punya Final Cut Pro punya tu lah. Tapi jaranglah orang buat sebab ada dia kadang-kadang ada version yang dia support, ada version dia tak support. Okay. So sekarang ni apa kita nak buat? Kita nak export, kita nak jadikan satu single file. Okay. So sekarang ni kita pergi dekat file, kita pergi ke export, kita pergi dekat media. Jumpa tak yang ni? Jumpa Okay. So once kita klik pada yang ni, dia akan keluar satu menu lah. Dia akan keluar satu menu. Okay. Yang dia keluar satu menu. Yang benda ni you guys kena tengok betul-betul. Sebab kalau tersilap,
nanti you guys punya file lari lah, you guys punya file salah lah dan sebagainya. Okay, alright. Okay, first kali kita tengok pada sebelah kiri ni. Okay, sebelah kiri, ya betul lah, sebelah kiri ni, ini adalah kita punya file yang kita nak export. Okay, file yang kita nak export. Dekat bawah ni ada slide warna biru, so you guys boleh move kan, you guys tengok. Okay, daripada hujung ke hujung apa yang dia nak export. Okay, so kalau confirm betul, so you biarkan. Sekarang ni kita tengok yang sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni saya nak semua orang take note betul-betul sebab ini adalah berkaitan dengan final project awak. Maybe ada orang yang akan edit menggunakan Adobe Premiere, so you guys kena take note lah. Okay, the first one dekat atas ni, format ni selalunya dia akan setkan kepada H2.64. Okay, selalunya dia akan setkan kepada H2.64. Jikalau tak ada, dia bukan setkan kepada H2.64, tolong tukar kepada H2.64. Sebab bila you guys klik kat sini, dia ada macam-macam option. Okay, selalunya kalau PC dia akan setkan kepada AVI. Okay, AVI. Okay, tetapi saya nak you guys tukarkan, jikalau awak dapat option lain, okay, tukarkan kepada H2.64. Okay. Okay, itu first one. Okay, tukarkan kepada H2.64. Kenapa H2.64? Sebab H2.64 adalah satu file codec. Codec ini adalah format lah, format video yang di mana dia akan restore kita punya file size dengan a good quality but a smaller size. Okay, maksudnya file kita good quality tapi kita punya file size kita lebih kecil. Okay, itu adalah H2.64. Kalau untuk pengetahuan awak, sekarang ni kita dah banyak kamera dan juga pengguna dah start pakai H2.65. Okay, H2.65 ni jikalau awak edit 4K, size 4K resolution, awak nak maintain yang 4K punya resolution tapi file size yang kecil, awak kena pakai H2.65. Kalau kita edit 1080p 1080, kita pakai H2.64 pun dah dikira okey lah, tak jadi masalah. Okey, semua boleh ada ni H2.64. H.264 ada. Okay, so make sure dia accept kat sini H.264. Okay. Okay, lepas tu bawah ni preset ni. Okay, preset ni selalunya dia akan setkan kepada mesh source. Okay, mesh source ni maksudnya adalah dia akan cuba samakan awak punya bitrate awak tu daripada original awak punya file size. Okay, apa yang kita kena adjust kat sini adalah, awak kena tengok sini, bila kita tekan kat sini, dia akan ada macam-macam. Dia ada Facebook punya quality, dia ada mobile punya quality, dia ada Twitter punya quality, dia ada Vimeo punya quality, dia ada YouTube punya quality. Okay, so dekat sini ada a lot of option yang kita boleh pilih. Okay, so selalunya kalau untuk kita punya ni, kita hanya ambil medium, kita tak payah ambil high bitrate. Okay, kita ambil medium. Kenapa saya kata jangan ambil high bitrate? Okay, sekarang ni kalau kita ambil high bitrate, kita punya file size yang kita edit sekarang ni memang senang dia nak export sebab file size kita ataupun video kita pendek. Katalah tiba-tiba video awak 5 minit. Bila video awak 5 minit, dia akan boleh cecah file size dalam 1 gig ke 2 gig. So bila cecah file 1 gig ke 2 gig tu, kalau kita pakai high bitrate, dia akan lambat untuk awak upload ke YouTube nanti. Sebab awak kena ingat final project you guys kena upload ke YouTube. So bila upload ke YouTube, kalau 1 gig punya file size, you nak upload tu lama, nanti you guys akan ambil makan masa. Okay, that's why kalau boleh kita reducekan dia punya file size. Kita ambil medium sahaja. Okay, so make sure you guys setkan kepada medium bitrate. Okay, sebab bila kita pakai medium bitrate ni, dia boleh potong 70% daripada original size lah. Okay, saya tunjuk kat sini Okay, jikalau saya setkan kepada high bitrate, awak boleh pergi ke bawah. So, awak boleh pergi ke bawah. Okay, pergi ke bawah. Awak akan nampak dia tulis kat sini, estimated file size. Okay, estimated file size sekarang ni kalau high bitrate dia setkan 11 MB. Okay, sama tak awak punya dengan saya? Sama tak 11 MB?
13 di dalam 11, 12, 13 something like that lah. Okay. So sekarang ni cuba tukar yang high bitrate tu kepada medium bitrate. Awak tengok berapa dia punya file size. Sekarang ni file size saya daripada 11 tu jadi 3 MB je. File size awak mesti akan jadi lebih kurang. Kurang lagi daripada tu. Okay. Dia tak akan jadi besar. Okay. Sebab kita pakai medium. Alright. Okay. Boleh? Jadi tak? Dia kurang tak file size? Kurang tak guys? File size you guys? Kurang Okay. So nanti untuk final nanti, you guys make sure pakai setting yang ini H.264 dengan juga mesh source ni pakai yang medium bitrate. Okay. Pakai medium bitrate. Kata, sir kita nak upload kat YouTube. Boleh tak saya pakai YouTube? Saya dah try pakai YouTube. Kalau kita pakai ni dia punya file size dia lagi besar. Kalau macam for example sekarang ni kita set Full HD kan. Saya tekan Full HD awak tengok size dia 18 MB. Lagi besar daripada yang original tu. Okay. So tak payah yang ni. Kita pakai je medium bitrate. Okay. Nanti yang ni kita upload dekat dalam YouTube. Sama je konseptual dia. Okay. So you tak payah risau apa. Okay. So once dah setting yang ni. Okay. Yang comment ni tak payah letak. Yang ni. Output name ni. Output name dia warna biru tau. So sorry. So apa saya nak you guys buat? Klik pada yang ni. Klik pada yang sequence 1 ni. Okay, bila klik pada sequence 1, dia akan buka satu folder. Okay, folder ni lah di mana kita nak save kita punya file. Okay, dekat mana awak nak save punya file. Katalah saya save dekat desktop. Okay, desktop saya. Saya namakan dia Tiara Beach Resort. Okay, so saya namakan Tiara Beach Resort. Dekat sinilah yang kita nak namakan kita punya file dan lokasi di mana kita nak store kita punya saving file tadi yang kita nak export tu lah. Okay, so once dah confirm, bawah ni tak payah usik, memang dia ada satu saja video file. Awak tekan save, nanti double check balik, dia akan tulis kat sini Tiara Beach Resort macam saya, tiarabeachresort.mp4. Okay, settle. Alright, okay. Jadi okey, jadi okey. Dah habis settle ni, okey kita nak habis dah, nak settle. Sebelum kita nak tekan export dekat bawah ni, ada benda yang kita nak kena tengok. Tengok dekat bawah ni summary ni. Okey, summary ni dia akan bagi tahu dekat mana atas ni C, di manakah lokasi awak simpan. Lepas tu ini kita punya ni, kita punya file size. Okey, 1920 times 1080. Itu kita punya frame size. Kita punya size yang kita set tadi lah mula-mula tu. 25 frame per second. Kita pakai progressive bukan interlace. Lepas tu kita guna software encoding. Lepas tu yang bawah ni tak payah. Yang atas ni je kita kena tahu Okay, so once dah settle sini, bawah-bawah semua ni tak payah kacau sebab dia memang auto setting untuk awak. Bawah-bawah tak kacau. Lepas tu pergi dekat bawah sekali ni, kita ada 4 button. Kita ada metadata, kita ada queue, kita ada export dan kita ada cancel. Okay, so tak payah masuk dalam queue. Okay, tak payah masuk dalam queue, awak terus pergi dekat export. Okay, so once you guys tekan export, dia akan terus keluar pop-up. Dia akan bagi tahu estimated dia punya time remaining untuk dia export awak punya file awak. Okay, so dah settle, pop nanti dia terus settle, habis. So keluarlah bila tengok kat awak punya desktop, awak boleh nampak lah dekat awak punya desktop awak ada awak punya file. So you guys boleh playback balik you punya file lah dekat dalam you guys punya tu. Okay. Alright. Jadi tak awak punya file yang render tu? Yang kita dah export jadi satu file tu. Okay, tak apa.
Okey dah? Jadi tak? Jadi ada siapa-siapa yang tak jadi? Ada siapa-siapa yang tak jadi? Jadi alright. Okay. So itu adalah cara last kali once kita dah complete kita punya editing kita, kita dah masukkan kita punya colouring, kita dah masukkan kita punya text, kita dah susun, kita dah buat transition dan sebagainya. Last kali untuk output adalah kita buat yang tadi itulah. Okay. So lagi sekali saya tunjuk, kita pergi file, kita pergi export, kita pergi media. So dia akan keluar pop up dekat sinilah kita setting. Okay. Alright. Okay. So habislah kita punya kelas pada tengah hari ni. Macam mana kita nak export kita punya file menggunakan Adobe Premiere Pro. Dan sekali lagi habislah kita punya tutorial macam mana menggunakan Adobe Premiere Pro. Okay. Yang di mana minggu depan kita akan buat lab. Buat lab pula. Minggu depan kita akan buat workshop. Okay. Untuk Adobe Premiere Pro. Okay. So material untuk minggu depan saya akan preparekan untuk you guys. So you guys don't have to worry. Okay. So you guys come out, datang tengah hari minggu depan. So kita buat, settle, kita terus hantar. Alright. Okay. So far ada soalan?